Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan masuk siri yang kedua, membedah sebuah kitab Rahiqul Makhtum Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Baik, insyaAllah kita akan tengok pada hari ini sambungan daripada semalam. Semalam kita telah ceritakan berkenaan serba sedikit tentang awal buku ini. Kenapa buku ini dimulakan dengan penulisan. Kemudian kita menceritakan tentang kronologi dan metodologi yang digunakan oleh ulama ini dalam menulis buku ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung. Menariknya tentang buku ini, buku ini telah ditulis oleh penulis ini dalam tempoh 4 bulan. Dalam tempoh 4 bulan ini, ulama ini duduk di mana? Dia mengkuarantinkan di dalam bilik. Hanya untuk nak masuk bilik yang kecil, menulis, keluar untuk ambil makanan, masuk balik selama 4 bulan. Dan akhirnya kualiti yang dilahirkan adalah ini dia. Jadi sebenarnya kuarantin melahirkan fokus, melainkan ilmu yang baik. Kerana didapat ambil masa menyendiri dan bersama dalam nak memberikan kepada umat ni. Sebab itulah penulis ini kuarantin yang ada kualiti. Bercerita tentang sirah ini juga menarik satu masa bagaimana sirah ini kita ceritakan semalam. Sirah ataupun kisah-kisah yang benar, kisah-kisah daripada para sahabat ni kisah yang benar, melahirkan individu yang hebat. Misalnya satu masa diceritakan dalam buku dalam kisah Saiful Islam. Saiful Islam ni adalah anak kepada Imam Hasan Al-Banna. Anak dia antaranya Wafa, dan lelaki yang sulung adalah Saiful Islam. Saiful Islam ni diceritakan ada satu masa ni pendidikan ayah dia sangat hikmah dalam membina dia. Satu masa ni dia baca buku komik. Ayah dia melihat dan membiarkannya. Esoknya bila pagi-pagi jumpa dengan Saiful Islam, Imam Hasan Al-Banna ni bertanya, bagaimana buku yang kamu baca semalam? Kemudian Saiful Islam ni diceritakan. Kemudian Imam Hasan Al-Banna pun mencadangkan, nak tak ada satu kisah yang lebih baik untuk kamu baca? Jadi bertanyalah Saiful Islam ni, apa dia wahai ayah? Jadi Imam Hasan Al-Banna pun bagi, cuba tengok dia bagi buku apa. Dia bagi 3 kisah. Salah satunya adalah kisah Umar Abdul Aziz. Dia bagi, ini kisah yang baik untuk kamu baca. Jadi Saiful Islam ni antara riwayat hidup dia, Imam Hasan Al-Banna sempat bersama dengan Saiful Islam, anak dia yang lelaki ni, sampai umur 12 tahun je. Umur 12 tahun kemudian Imam Hasan Al-Banna meninggal tahun 1949. Umur 12 tahun ni antara kisah yang beliau ingat adalah peristiwa ayah hanya memberikan kisah buku kepada dia. Orang yang membaca kisah-kisah yang benar, kisah-kisah yang hidup, kisah-kisah sahabat ni, dia akan melahirkan jiwa yang jitu, yang semangat. Sebab ia adalah kisah yang benar. Jadi Saiful Islam sebab itulah dia menjadi antara salah seorang. Jadi nak menceritakan peristiwa kisah rujukan-rujukan sirah ini, dia akan memberikan penanaman kepada jiwa, kehidupan kepada cita-cita yang besar yang kita akan dapat bila kita membaca kisah-kisah. Baik, insya-Allah kalau melihat kepada buku ini, pada awalnya telah dibuka pertandingan. 5 pemenang telah diceritakan. Dan semalam kita ceritakan ulama ini, Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, menjadi pemenang kepada buku ini. Siapa beliau? Beliau daripada Universiti Salafiyah India. Kemudian ulama seterusnya daripada tempat India juga. Yang ketiga Pakistan. Yang keempat daripada Mesir. Dan yang kelima daripada Arab Saudi. Kalau kita tengok sebenarnya penulisan ini telah dimulakan oleh ulama yang lebih awal. Tentang sirah, rujukan sirah ni telah dimulakan oleh seorang ulama daripada, namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair lahir tahun 92 Hijriah. Kalau kita sekarang tahun 1441, dia start dengan 92.
kemudian ditulis oleh Abban Osman, Syurahbil bin Sa'ad, kemudian Wahab bin Munabih. Wahab bin Munabih ni antara ulama yang sampai hari ini masih lagi disebut walaupun bukunya hampir tiada. Ulama yang kita sebut ni nama-nama ni, kitab-kitabnya hampir tiada dah. Yang masih ada adalah Wahab bin Munabih. Itu pun dikodkan sedikit dalam buku At-Tabrani. Kemudian Ibn Shihab Az-Zuhri. Kemudian barulah ditulis riwayatnya, sedikit kisah-kisah yang ada ni oleh Imam At-Tabrani, Imam At-Tabari. Lahir kitab yang selepas itu adalah barulah Ibn Ishaq. Ibn Ishaq ni tahun 1152 beliau tulis. Kemudian datanglah orang yang selepas itu adalah Imam Al-Waqidi, kemudian Muhammad bin Sa'ad, dan akhirnya At-Tabari Al-Kubra tahun 130. Semua ini barulah lahirnya abad kemudiannya adalah Ibn Hisham. Yang kita ceritakan semalam, Ibn Hisham ni dia ada 2 jilid yang sebenarnya dah ada terjemahan dalam Indonesia. Ini dia ada 2 jilid. Kemudian barulah datang yang selepas itu adalah buku yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri ini. Jadi sebenarnya bila kita tengok peristiwa-peristiwa penulisan sirah ni telah dimulakan, namun dia hilang. Terutamanya yang berlaku ketika Eropah pembukaan. Tapi nak ceritanya dikumpulkan semula dan dituliskan semula. Dan rujukan yang sangat baik untuk nak dibaca adalah buku ini. Antaranya yang dikodkan sendiri oleh penulis dan penterjemah, iaitu Ustaz Darus Senawi bin Ali. Antara rujukan yang baik untuk nak dibaca. Kemudian kalau kita tengok kenapakah saranan-saranan pembacaan buku sirah ini sangat digalakkan kepada kita. Antaranya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ulama membicarakan perkataan uswah. Kenapa dia tidak menggunakan perkataan kuduah? Kuduah ini dia adalah perbuatan, perilaku, akhlak dia, lebih dekat dengan perkataan tu. Uswah ni adalah kehidupan dia daripada awal sampailah habis. Jadi Rasulullah SAW meninggalkan kepada kita adalah satu contoh uswah untuk kita nak ikut formula. Buat apa yang Rasulullah buat, maka dia akan lahir kesannya sedemikian. Sebab itu dalam buku Mustafa Masyhur, bekalan Zadu ala Tariq, bekalan di atas jalan dakwah ini, dimasukkan salah satu subtopik berkenaan dengan kisah sirah ada bekalan kepada dakwah ni. Dia cerita apa? Menjadi satu kewajipan kepada para da'i mengkaji sirah, bukan membaca sirah. Sebab dia ada satu formula yang ditanam di situ. Berdasarkan semua itu kembali kepada ayat tu. Surah Al-Ahzab ayat ke-21. Uswatun hasanah. Kemudian kita tengok juga apa yang dibawa dalam buku yang sama juga, Mustafa Masyhur, disebut dalam topik yang sama yang saya sebutkan tadi, kita sedang berada di fasa yang hampir sama seperti mana fasa pertama dakwah Rasulullah SAW. Jadi itu adalah cara yang sama. Bila Rasulullah melalui fasa tersebut, melakukan benda tersebut, kita melalui fasa yang seakan sama dengan Mekah, maka lakukanlah bersama-sama dengan gerombolan yang melakukan seperti mana Rasulullah SAW lakukan. Kerana itu adalah formula untuk nak mengulang benda yang sama. Dan dalam satu buku Manhaj Haraki pula, dia cerita tentang beliau menambah. Kalau kita tengok hari ini, nilai-nilai sirah cuba nak dihilangkan. Dalam buku Manhaj Haraki Munir Ghadban disebut, ulama-ulama sirah hari ini ditulis tentang sirah-sirah Rasulullah SAW, latar belakangnya berkenaan dengan akhlak. Ditekankan akhlak Rasulullah seorang yang baik, lemah lembut. Ada juga menceritakan tentang terlampau kepada latar belakang yang kering. Cerita tentang Rasulullah lahir daripada mana, bangsa mana.
Sebab itulah penulis dalam buku Rahikul Maktum ni disebut apa? Dalam mukadimah dia kata, aku metodologi yang aku guna, aku tak nak terlampau banyak kepada alasan dan penghujahan. Risau dia akan menjadi penghuraian yang tak dapat tahu salah silah dan cara hidup kehidupan Rasulullah daripada awal sampai habis. Sebab apakah musuh-musuh Islam dibuat begitu? Sebab mereka nak hilangkan dalam sirah ni, menyembunyikan faktor risalah, dakwah dan jihad. Dia nak buang benda tu. Dia nak menyebabkan orang Islam ini bila baca tentang sirah terikut dengan ilmiah, terikut dengan terlampau rigid dan bergaduh fakta, ataupun terlampau kering dengan gambar, tiada penghuraian kepada pengajaran. Sebab itulah menarik dalam buku Syekh Saiful Rahman Al-Mubarakfuri ni disebut tentang ada serba sedikit fik sirah. Walaupun dia tidak menggunakan kalimah perkataan fik sirah, dia menggunakan buku Sirah Nabawiyah. Tetapi ulama yang selepas tu kita cerita semalam juga, seperti ulama ini Al-Ghazali, dia ada 2 jilid buku ni, fik sirah, dan juga buku yang ditulis oleh Dr. Said Rahman, Dr. Said Ramadan Al-Buti. Dia ada 3 jilid. Ulama-ulama ini yang selepas ini dia menghuraikan dari sudut fiqh sirah. Apakah kefahaman pelaksanaan yang kita boleh dapat daripada sirah untuk kita nak lakukan, implementasi. Dan sebenarnya bila kita masuk, insya-Allah kita masuk sekarang ini kepada yang kita cuba untuk nak gantungkan semalam, iaitu apa? Kenapa di awal-awal buku fiqh sirah ini ulama ini dipecahkan kepada, dia cerita tentang bangsa, kepada latar belakang, kepada apa Arab jahiliah tersebut. Kemudian barulah dia masuk kepada peristiwa di Mekah. Dan dia masuk awal tu sangat panjang. Di bahagian mukadimah dia cerita tentang bangsa-bangsa. Baik, saya cerita semalam, saya cuba menggantungkan dengan Rasulullah SAW sebenarnya ada hubungan kekeluargaan dengan orang-orang di Madinah. Sebab itulah logiknya kenapa Rasulullah SAW apabila pergi sahaja ke Madinah, ketika mana peristiwa hijrah, orang-orang Islam mengangkatnya, dan orang-orang ketika itu yang belum Islam seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, ketika itu belum Islam. Sama juga orang-orang Yahudi yang kuat ekonomi mereka, bila Rasulullah SAW dilantik menjadi ketua, mereka tidak boleh untuk nak tolak, sebab ada hubungan bangsa. Baik, insya-Allah hari ini kita akan tengok apakah dan juga di manakah rantaian bangsa Rasulullah SAW dengan orang-orang di Madinah. Kalau kita tengok latar belakang keluarga Rasulullah SAW, kalau kita boleh ingat nama-nama Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, kemudian bin Abdul Manaf. Kenapa mudah untuk nak ingat sampai bin Abdul Manaf? At least kita hafal 5 ni lah. 5 ni. Kalau kita menghafal nama ayah masing-masing, kan boleh keturunan sampai 10 keturunan kan? Nak linkkan dengan Rasulullah, at least kita dapat tahulah Abdul Manaf. Abdul Manaf ni, kalau ulama-ulama sirah bersepakat, mereka boleh sambung sampai 22 salah silah Rasulullah SAW sampai dekat Adnan. Adnan ni kan dia ada bin Qais, bin Nadar, bin Madar. Semua tu sampai Adnan 22 salah silah Rasulullah SAW, tak ada khilaf. Tak ada khilaf. Semua ulama sirah bersepakat sama. Jadi bermula daripada Adnan bin Ibrahim. Adnan sampailah Ibrahim, di situ baru bermulanya khilaf antara ulama-ulama sirah. Baik, kita tengok 5 sini. Abdul Manaf. Abdul Manaf mudah untuk nak ingat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf ini orang yang telah memulakan di haji. Di haji ni orang yang bagi makan, minum, sangat baik. Abdul Manaf ni keturunan yang sangat hanif, hanif, baik. Kemudian Hashim. Hashim ini dia menyambung legasi ayah dia. Apa yang dia buat?
dia masih lagi bagi makan dan minum, dan juga beliau telah membagi roti-roti untuk nak dibahagikan kepada orang-orang yang menunaikan haji. Hashim ni dia ada anak dia namanya adalah Al-Muttalib dengan seorang lagi Al-Muttalib ni anak kepada ni Abdul Manaf, Hashim ni dia ada 2 orang anak, iaitu Al-Muttalib. Abdul Manaf ada 2 anak ni. Abdul Manaf ada 2 anak, minta maaf Abdul Manaf ada 2 anak, Al-Muttalib dengan Hashim. Okey. Jadi, peristiwa yang mula ada masalah, kita akan ceritalah kekuatan anak Abdul Manaf ni. Anak Abdul Manaf ni iaitu Hashim. Hashim ni power dia bukan sekadar ada kebaikan yang ditambah, iaitu roti. Dia ni juga telah membuka laluan kepada orang-orang Mekah boleh berniaga di Parsi dengan Rom. Dia pandai negosiasi. Itu yang penting tu dalam dakwah ni, negosiasi. Dan ada seorang lagi namanya adalah Al-Muttalib. So anak kepada Abdul Manaf ni ada 2, Hashim dengan Al-Muttalib. Okey, ingat sama-sama, insya-Allah benda baru nak ingat nama-nama Hashim, Al-Muttalib. Okey, apa yang dibuat setelah itu? Ada satu masa ni, setelah daripada Hashim, Abdul Muttalib, Hashim, jadi Abdullah, Muhammad, Abdullah, Hashim, Abdul Muttalib. Hilang dah. Nama pelik-pelik lah. Hashim, Abdul Muttalib. Okey. Muhammad, Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, Abdul Manaf. Okey, dia mula bermasalah ketika mana? Ketika di Hashim ni. Hashim ni dia ada anak, namanya adalah Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ni satu masa ni dia ada adik-beradik. Adik-beradik dia ketika mana Hashim meninggal. So nak cerita peristiwa Hashim ni. Hashim ini dia seorang tokoh. Satu masa tokoh kepada orang-orang di Mekah. Dia buat perniagaan di Syam. Dalam perjalanan di Syam, ketika tu on the way nak ke Madinah. Awal memang nak ke Madinah. Dalam perjalanan tu dia berkahwin dengan seorang perempuan bernama Salmi binti Amru. Kahwin dengan Salmi binti Amru ini, dari sinilah lahirnya Abdul Muttalib. So ingat Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni lahir daripada Hashim yang perutnya ibu adalah Salmi binti Amru. Salmi binti Amru ni orang yang ada hubungan darah dengan Madinah. Sebab dia dalam perjalanan nak ke Madinah, kahwin, buat perniagaan di Syam. Jadi daripada Salmi ini lahirnya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ini pun dia membesar di kawasan di sana. Hashim ni dia meninggal dekat mana? Ketika mana dia sedang berurus niaga di Gaza. Jadi boleh bayangkan negara Arab ketika tu. Negara Arab ni bahagian atas ni Syria, Syam, kemudian ada Palestin, Gaza. So dia meninggal dekat Gaza ni. So Madinah ni tempat yang Abdul Muttalib dia duduk kat sana. So akhirnya peristiwa Abdul Muttalib ni, ada satu masa setelah ayah dia Hashim meninggal, dia baliklah. Sebab ayah dia ketua di Mekah, dia kena balik. Bila dia balik, dia tengok ketika itu ada masalah. Apa masalah yang berlaku adalah ada orang yang nak ambil kuasa daripada Hashim ini, iaitu namanya Naufal. Jadi bila Naufal nak ambil alih, Abdul Muttalib ni dia tidak familiar dengan Mekah, sebab dia hidup di bahagian Syam dengan Madinah. Jadi dia mintalah tolong kepada orang-orang di Mekah. Tolonglah bantu, ini adalah risalah daripada ayah saya Hashim untuk saya yang menyambung legasi dia. Orang-orang Mekah ketika itu tak boleh nak tolong sebab takut hubungan. Mereka masing-masing ada hubungan diplomatik. Mereka ni kan kuat gaduh. Diceritakan dalam buku Rahikul Maktum di awal-awal. Gaduh je. Tapi nak ceritanya,
disebabkan nak jaga keturunan perniagaan masing-masing dengan Hashim ni, dia takut. Masing-masing pun tak nak bantu. Okey, ni mulalah bantuan yang diminta oleh Abdul Muttalib terhadap orang keturunan dia di Madinah. Pernah berlaku dalam sirah Nabi. Jadi Abdul Muttalib pun dia hantar rombolan ke Madinah untuk nak minta bantuan, sebab orang Mekah tak boleh nak bantu. So akhirnya bantuan daripada Madinah ini dia datang untuk nak bantu Abdul Muttalib, sebab Abdul Muttalib ada keturunan iaitu ibu dia Salmi tadi tu. Mereka ni pembantu. Orang yang dihantar untuk nak menjaga Abdul Muttalib ni dan juga aset-aset ayah dia, peninggalan ayah dia, bernama Abu Sa'ad bin Adi. Dia duduk berapa lama? Abu Sa'ad bin Adi ni 3 hari. Sehingga dia bertemu dengan Naufal, dia hunuskan pedang kat Naufal. Bagi balik. Bagi. So akhirnya selama 3 hari inilah keadaan mula diserahkan semula tampuk kekuasaan ayah dia Hashim kepada Abdul Muttalib, dan Naufal pun give up lah. So orang-orang Mekah pun tidak ambil apa-apa tindakan, sebab mereka tahu Madinah ni adalah negara yang mengamalkan perniagaan. Kena jaga perut nasi masing-masing ketika itu. Tapi Abu Sa'ad bin Adi yang kita sebutkan tadi, beliau bantu Abdul Muttalib atas sebab Abdul Muttalib ni ada keturunannya, iaitu ibunya Salmi binti Amru, yang dikahwini oleh ayahnya Hashim ketika dalam perjalanan nak menunaikan bisnes di Syam. Kahwinlah kat tengah-tengah tu. Jadi sebab itulah kalau kita tengok, Abdul Muttalib sebenarnya telah memulakan hubungan bangsa darah yang berada di Mekah. Lama sangat terputus sebab dia menjaga legasi ayah dia Hashim. Jadi Abdul Muttalib pun melahirkan seorang anak bernama Abdullah. Baik, perhatikan. Abdullah ni meninggal waktu bila? Abdullah bukan meninggal di Mekah, kerana ayahnya ada, iaitu Abdul Muttalib ada di Mekah. Abdullah pun pergilah ziarah ke Madinah Al-Munawwarah untuk nak menyambung tali ukhuwah silaturahim lah. Dalam perjalanan ke sana, Abdullah meninggal. Sebab tu diceritakan dalam kisah dalam nasyid, Rasulullah lahir, ayah tiada. Macam tu lah. Sebab apa? Sebab ayahnya perjalanan dan meninggal di sana. Bila Rasulullah SAW berumur 6 tahun, apa yang jadi? Ibunya pula Aminah nak pergi ziarah ayahnya. Kan dalam sirah diceritakan ketika mana Rasulullah SAW naik bersama ibu dia Aminah pergi ke Madinah. Sampai ke Madinah, mereka sempat jumpa dengan keturunan-keturunannya ziarah. Kemudian pergi ziarah ke kuburan ayahnya Abdullah. Kemudian dalam perjalanan balik itu meninggal. Jadi kita boleh lihat sebenarnya logik Rasulullah SAW bukan daripada seorang yang daripada Mekah yang tiada hubungan apa-apa datang ke Madinah tiba-tiba jadi pemimpin. Tak logik. Walaupun boleh dilogikkan dengan para sahabat Nabi kuat kot berdakwah kan. Muaz bin Jabal, Az'ad Ibn Zurarah berdakwah siang dan malam, ketuk setiap rumah kecuali 3 rumah yang tidak diketuk, diceritakan dalam buku Qur'ahil Maktum. Tetapi masih tidak logik. Kerana apa? Kerana sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in yang angka dia 120,000 itu ketika haji wida. Lama lagi. Nak ceritanya, kalaulah Rasulullah awal-awal berhijrah pergi ke sana, iaitu pergi ke Madinah, terus mengangkat dan diangkat untuk menjadi Rasul, boleh saja orang-orang kafir menentang, orang-orang munafik menentang, orang-orang daripada Yahudi ni habis-habisan. Bani Nadir, Bani Quraizah, perang Tabuk tu beramai tu. Kalau kita tengok angka orang-orang daripada orang-orang Yahudi, boleh nak menentang. Tetapi mereka tidak boleh nak buat sebab Rasulullah SAW ada logik, make sense, iaitu apa? Hubungan bangsa, iaitu daripada moyang dia Hashim yang telah berkahwin dengan
seorang perempuan orang Madinah bernama Salmi binti Amru. Kemudian Salmi binti Amru melahirkan atuknya bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib melahirkan ayah kepada Rasulullah SAW, iaitu Abdullah. Dan kena ingat sekali lagi, kenapa mereka tidak mudah melenting untuk nak menentang Rasulullah? Sebab orang Arab ketika itu tak ada apa-apa. Sebab tu mereka mudah untuk nak ingat keturunan. So bila Rasulullah SAW datang sahaja ke Madinah, mereka mudah untuk nak kata betul Rasulullah ini ada hubungan keturunan bangsa. Tak ada siapa pun argue, tiada. Sebab mereka memang kuat mengingat keturunan, sebab tak ada apa-apa yang nak dibuat. Jadi di sinilah hari ini alhamdulillah kita dapat merungkai satu jawapan kenapa Rasulullah SAW dengan hikmah Allah lahirkan Rasulullah ada hubungan keturunan dengan orang-orang di Madinah, sebab nak mempersiapkan kemungkinan orang akan argue dan mempertikaikan kerasulan Rasulullah sehingga menjadi pemimpin di Madinah, iaitu Rasulullah telah disiapkan oleh Allah juga dari sudut bangsa dan keturunan. Sebab itulah penulis ini di dalam buku ini Rahiqul Makhtum diceritakan tentang bangsa Arab, demografi orang-orang Arab. Nak ceritanya supaya kita bersedia bahawa sebenarnya penting untuk nak tahu juga bangsa keturunan yang diceritakan dalam buku Rahiqul Makhtum. Adapun kalau antum ikhwati fillah membuka buku-buku fake sirah, maka dia tidak akan adalah panjang lebar nak ceritakan tentang Arab, keturunan semua ni tiada. Tetapi untungnya kita hari ini membedah buku Rahiqul Makhtum supaya kita nampak bernilainya buku ini juga. InsyaAllah jika dipanjangkan usia dan kita bersama-sama diberi kekuatan, kita akan sambung untuk esok. Adakah bila Rasulullah SAW daripada peristiwa diceritakan dalam buku Rahiqul Makhtum ini, bangsa tiba-tiba kelahiran Rasulullah dan menjadi Rasul? Kenapa diceritakan tentang kelahiran Rasulullah SAW kemudian pentingnya menjadi Rasul? Sebab kita perlu juga melihat apa yang Rasulullah SAW jalani kehidupan sebelum menjadi Rasul. Kenapa peristiwa ini sangat penting dan mustahab diceritakan di dalam sirah. InsyaAllah kita akan sambung kisah ini pada siri yang berikutnya pada masa yang sama insyaAllah esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.